081 957 0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV bawah jagaan Masjid Ta'awun Bantu. Pada suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نانا أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sedang pendengar penonton, uhayyikum bitahiyatil Islam.
Tahiyatan mubarakatan min indillah wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya dapat kita bersama dalam satu ruangan kita pada hari ini, pada hari Jumaat seperti biasa, yang mana kita sekarang berada di dalam satu bulan yang sangat hebat ataupun penuh dengan kelebihan di dalam agama Islam kita, iaitu bulan Muharram. Maka untuk kita nak kenal bersama pada hari ini apa dia bulan Muharram yang kita sedang ada sekarang ni, demi untuk kita nak tahu kelebihan, dan juga kita sebenarnya patutnya kita kecek sebelum daripada ni. Tapi alhamdulillah, walau bagaimanapun kita insya-Allah kita akan kena mengenai dengan hari Ashura ataupun bulan Muharram, dan juga yang yang ketiganya iaitu kita akan kena apa hijrah Nabi SAW dan apa pengajaran yang kita akan dapat daripada hijrah Nabi SAW. Sedang penonton pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang ni duduk di dalam satu bulan, iaitu bulan Muharram, yang mana kita pada hari ini adalah hari yang ke-8. Tetapi kalaulah bagi orang yang dia mengikut takwim ataupun patitin Islam di Makkah Al-Mukarramah, turut tengok bulan di Makkah itu, hari ini adalah hari yang ke-9 bagi mereka ataupun hari Tasu'a. Dan juga besok hari mereka adalah hari Ashura bagi mereka. Manakala kita yang berada di negeri Thailand ini, yang kita mendengar isytiharan daripada Syekhul Islam ataupun Sapnangan Chula Raja Menteri, dia telah i'lan daripada awal-awal bulan Muharram yang minggu dulu itu, iaitu kita pada hari ini adalah hari yang ke-8, dan juga esok hari adalah hari Tasu'a yang ke-9, dan juga esok lusa hari Ahad adalah hari Ashura untuk kita berpuasa bersama. Kerana as-salafus salih, golongan orang yang jauh pada zaman dulu tu, dia akan kepentingan, akan beraktan, orang panggil tahu melia ataupun sungguh-sungguh untuk mereka nak mendekati dengan Allah Subhanahu wa taala ni pada 10 hari awal ni 3 kali semua. Pada satu tahun semua 360 hari itu ada 30 hari, iaitu ada 3 kali yang mana setiap kali itu 10 hari mereka akan kepentingan kepada masa itu untuk mendekati ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana as-salafus salih ada yang kata kanu yu'azzimuna 13. Sesungguhnya mereka itu dulu mereka itu iaitu orang yang jauh, sama ada mulai daripada sahabat anak murid Nabi SAW lagi, yang mana mereka akan pentingnya kepada 10 hari daripada 3 masa. Satunya iaitu 10 hari akhir pada bulan Ramadan, yang kita telah tahu kata 10 hari akhir bulan Ramadan ini adalah hari yang sangat berharga, adalah masa yang paling penting, 10 hari yang penuh dengan kelebihan yang Allah Ta'ala kepada umat Nabi SAW. Kerana di 10 akhir bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan juga 10 hari yang kedua yang orang juh dulu, salafus salih dulu, mereka akan pentingnya, beraktan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah yang kita telah lalu ataupun telah lepas pada bulan yang dulu. Yang mana 10 awal hari bulan Zulhijjah itu, gapo sedang pendengar adanya hari? Satunya ada hari Arafah. Hari Arafah, hari gapo? Adalah hari yang baik. Hari yang para hujjat dia berwukuf di padang Arafah. Manakala kita yang berada di negeri ataupun di rumah tangga di kampung ini, kita berpuasa pada hari itu.
Dan juga hari yang ke-10 adalah hari Aidul Adha. Hari yang ke-10 adalah hari An-Nahri, yang mana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Fasalli li rabbika wanhar adalah hari Aidil Adha, hari yang kita sembelih binatang yang kita nak kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manakala 10 hari yang ketiga yang as-salafus salih orang dulu akan berpetinggan kepada dia, iaitu 10 hari awal bulan Muharram yang kita sedang berada sekarang ni. Yang mana pada hari ini saya sendiri dan juga ramai-ramai daripada kalangan umat Islam telah tidak tahu kelebihan apa dia kelebihan 10 awal bulan Muharram. Gapo dia untuk kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasa tidak ada bulan mana yang lebih baik, afdal untuk kita siyam, puasa selepas daripada bulan Ramadan, melainkan bulan Muharram, iaitu 10 hari awal ini. Lebih-lebih lagi pada hari Ashura yang kita akan kecek selepas daripada ni. Yang kita akan kecek selepas daripada ni, gapo dia hari Ashura. Dan juga puasa dia gapo yang kita nak dapatkan jaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar penonton yang dirahmati yang juga yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini adalah kita telah sambut pada hijrah yang baru. Hijrah yang baru yang mana pada hari ini kita bersama dalam 10 hari awal bulan Muharram. Makna kata kita sedang duduk bersama dengan tahun yang baru lagi ini. Tahun yang baru iaitu 1442 Hijrah. Dulu kita dah kecek mengenai dengan tahun baru. Mari hijrah yang baru. Balas mana kita nak menerimakan tahun baru yang Allah Ta'ala telah memusinkan masa. Iaitu 1 hari habis 1 hari, 1 minggu habis 1 minggu, ataupun 1 bulan habis 1 bulan, sehingga 1 tahun yang habisnya 1 tahun masuk tahun yang baru. Apa yang kita dapat daripada masa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ini? Kerana ini adalah masa yang Allah Taala beri kepada kita 24 jam 1 hari. Dan juga dalam 24 jam ini bagi 2 masa, 1 masanya waktu malam dan juga 1 masa siang hari pada waktu tengah hari. Hari ni 24 jam kita duduk 2 masa ni, masa malam dan masa tengah hari. Habis 1 hari ini, esok gi pun 2 masa ni duduk musim gi mari. 24 jam habis tengah hari masuk waktu malam. Habis tengah malam, habis waktu malam masuk waktu siang hari pula. Duk gila gitu. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira." وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan, jadikan waktu siang hari dan juga waktu malam hari. Waktu malam dan juga waktu siang hari, pihak yang menjadi senang pendengar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mentadbirkan ataupun barihan masa waktu malam dan juga masa waktu siang hari. Dia musim gitu. Dia musim gitu, tapi tujuannya gapo yang kita nak dapat? Yang mana kita hari ni duk musim sama, habis 1 tahun dah. Setahun yang kita berhidup ataupun guna masa hidup kita setahun pada 1441 Hijrah. Bagaimana kita boleh nak murajaah ataupun muhasabatun nafsi untuk nak kira diri, untuk nak tuksab diri, untuk nak khairkan diri, untuk nak syek diri dulu. Dulu belum akan dicek oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ni, kita cek dulu. Bagaimana hidup kita yang kita hidup selama setahun 360 hari ini, adalah kita sangat direda? Adakah kita sangat puas hati dengan hidup kita yang sangat berharga? Adakah hidup kita sangat mendekati dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah hidup kita lebih baik daripada tahun yang belum itu lagi? Kalaulah kita boleh nak cek, boleh nak tazkirun nafsi, boleh nak peringatan kepada diri sendiri, ini adalah benda yang bagus, adalah benda yang jadi tujuan asasi yang Allah Ta'ala menciptakan masa untuk kita hidup di dalam dunia ini.
Tuhan bagi jadi masa untuk kita mikir. Sehabis satu hari kena mikir. Dan sebenarnya tak pasti kena habisnya setahun. Tak mesti kena habis setahun 360 hari. Tak, habis satu hari kadang-kadang kena cek diri dah. Kerana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata bala mana? Ma nadimtu syai'a. Aku tidak duka cita, aku tidak soksau secai duka cita bagi apa yang lebih dahsyat berat bagi aku, melainkan aku sangat duka cita yang mana satu hari yang aku habis tetapi amalan baik ke aku itu tak tamu sikit habuk. Habis satu hari 24 jam tapi amalan tak tamu langsung, habis dengan hanyut dengan tak tahu apa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita kena duka cita sekali. Kalaulah satu hari kita tidak syek diri ataupun tidak muhasabah diri, kira diri. Hari yang kedua kita tak syek, hari yang ketiga kita tak syek diri, kita tak muhasabah sendiri. Dia lepas hanyut hidup kita yang semakin hari menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sehingga cukup setahun, Allahu akbar, bagaimana hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah Taala jadikan masa ini untuk kita nak cek tok sok gi mari. Untuk kita nak cek tok sok gi mari. Dengan sebab itu kita sekarang ni duduk di masa bulan Muharram tahun yang baru, tahun 1442 ini, iaitu adalah patitin yang digunakan oleh Islam, adalah patitin yang kita panggil kata hijrah sakarat Islam. Hijrah sakarat Islam adalah benar yang penting. Kalau kita pergi tengok usul asal dia, apa Islam tak guna patitin umat lain sebelum daripada Islam lagi. Sebelum daripada Nabi SAW datang ni, apa Islam tak guna patitin agama lain untuk guna dalam kerja Islam, dalam kerja Islam ataupun kerja yang Islam nak guna ini, apa tak pakai patitin lain. Kalau kita tengok kata patitin Syia itu 2563 ni belum daripada umat Islam lagi. Tapi buat apa tak guna patitin itu? Buat apa mai guna patitin sendiri, iaitu hijrah sakarat? Kerana pada masa itu, masa Nabi SAW sendiri pun tak ada patitin. Masa Abu Bakar radhiyallahu anhu tak ada patitin. Manakala datangnya masa Umar ibn Khattab sebagai khalifah yang kedua, Abu Musa al-Asy'ari sebagai anak tangga, sebagai satu orang yang duduk di bawah pimpin Umar ibn Khattab, dia adalah salah satu gamno di satu kawasan. Umar sebagai khalifah hatta surat lagi, hatta kamsangi, hatta arahagi, hatta katah surat lagi, sampai surat itu kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ngadu kepada Umar, "Hei Umar ibn Khattab, suratmu ni yang sampai kepada aku ini, aku tak boleh nak tahu, tak boleh nak tengok. Kata hak mana dulu yang aku kena buat. Mu suruh aku buat ganing, dalam kertas ni mu suruh aku buat ganing, dalam kertas ni mu suruh aku buat ganing, tapi aku tak boleh nak tengok. Kata hak mana yang aku kena buat dulu, kerana dia ada catatan wanti dalam kertas itu. Tak ada masa, tak ada bulan hari mana yang hantar mari. Apabila tak tahu wanti ataupun masa yang hantar mari, tak boleh nak tertib. Tak boleh nak tahu kata hak mana kena buat dulu. Tak boleh nak tahu kata hak mana kena buat dulu, kerana tak ada wanti kamkap, orang panggil kata. Supaya surat yang kita duk guna pada zaman ni, kalulah surat itu sampai kepada kita dengan tidak ada wanti. Dengan tidak ada wanti, balas mana kita nak amal dengan dia. Kadang-kadang kita tengok wanti tak ada. Bila ni hak tahu dulu kok hak tahu ni. Itulah. Dengan sebab itu Umar ibn Khattab selalu panggil sahabat dia. Mari untuk nak, orang panggil kata apa mana? Nak musyarat. Nak tanya. Balas mana pendapat fak kamu, hei sekalian sahabat, sekalian orang panggil tahu sahabat yang bersama dengan aku ini, bagaimana kalaulah kita nak ada satu patitin bagi umat Islam sendiri. Agama Islam kita nak ada patitin pen kancapak kong tu ing. Fakmu ni nampak balas mana? Nampak balas mana kalau kita nak buat patitin sendiri? Kerana fak dia panggil sorak sudah tu, sore-sore pakat show. Sore ni dia show kata, ginilah kita patitin kita yang kita nak ada patitin Islam kita ni, kita guna patitin iaitu mulai pada masa Nabi SAW wanak.
Kerana ada juga agama-agama yang dulu mereka guna masa ambil mulai patitin mereka itu dengan lahir ataupun wanaknya orang-orang pembesar dia ataupun nabi mereka. Tapi tak ada sahabat mana yang muwafaqah, bersetuju dengan pendapat itu. Pendapat yang kedua yang orang Syiah kata, kalau gitu kita tak guna dengan masa mulai dengan Nabi SAW wanak, kita ambil mulai dengan masa Nabi SAW. Nabi SAW itu apa orang panggil? Mati. Mati. Tapi tak ada sahabat mana yang setuju dengan pendapat ini juga. Pendapat yang ketiga, Ali bin Abi Talib dan juga sahabat-sahabat yang lain, mereka syorkan kata kalau gitu kita mulai hijrah kita ataupun mulai patitin kita nak bila dengan headkan hijrah Nabi SAW. Mulai Nabi SAW hijrah. Nabi hijrah bila? Kita mula situlah patitin Islam kita. Kerana apa? Kerana hijrah itu adalah masa yang kita boleh tunjuk kehebatan kita. Semasa kita duduk di Mekah dulu, fak kita kena zalim oleh orang kafir. Fak kita kena zalim oleh orang musyrikin Mekah dulu. Tak boleh kita nak menzahirkan Islaman kita. Kita nak cut. Kita sebagai orang yang terima risalah dakwah yang diajakkan oleh Nabi SAW, fak kami masuk Islam. Fak kita masuk Islam. Tapi di Mekah dulu, fak kita tak boleh nak menzahir Islam kita kepada masyarakat Mekah. Kerana masa tu masyarakat Mekah apabila tengok orang masuk Islam, mereka akan zalim. Mereka akan buat jahat. Kerana tak setuju. Sangat marah kepada Muhammad SAW yang datangnya agama Islam. Wari agama Islam yang mana pada orang musyrikin pada masa tu duk semua tak kong lagi 360 ekor di tepi Kaabah. Muhammad wari agama baru, agama yang tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang rasa pelik. Mana Muhammad ni? Dulu kami percaya juga dia orang Juh, dia orang Al-Amin, orang Juh, orang yang ada amanah. Kacak apa boleh dipercayai. Tapi mari hari ni pelik ni. Fak kita duk semua, fak kita duk ada tokong. Fak kita duk syirik lama-lama lah. Tapi mari Muhammad wari agama yang baru yang Tuhan yang satu. Balah mana Muhammad ni pelik dah orang ni. Kau kamu Muhammad nak wakwi masyarakat kami di Mekah ini pecah belah. Maka mereka sangat marah kepada Nabi SAW. Dengan sebab itu peristiwa hijrah Nabi, headkan hijrah Nabi SAW ini daripada Mekah mari kepada Madinah Al-Munawwarah adalah istiwa yang sangat berharga yang nak tunjuk kekuatan Islam yang sebenar, iaitu kekuatan yang mana umat Islam di Mekah dulu kena tekan, kena zalim, kena mengkhianat, macam-macam kena mengkhianat kepada orang musyrikin, sehingga akhir sekali Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi SAW untuk berhijrah pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu nak yang kata tipai yang kita guna patitin Islam kita pada hari ni 1442 kita mula bila sedang pendengar kita dah mula orang mula-mula yang mula nak mengadakan patitin Islam ini, takwim Islam umat Islam ini, iaitu Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua, yang mereka mula nak masa dia lah mula nak guna patitin ini, guna patitin ini sehingga sampai kepada kita sekarang, iaitu mulai daripada mana? Nak mula hijrah mula daripada mana? Iaitu tahun mula-mula yang Nabi SAW mulai hijrah daripada Mekah kepada Madinah. Sedang pendengar penonton yang dirahmati dan juga yang dikasihi sekalian, itu adalah kelebihan yang mana kita dah tahu kata bulan Muharram ini adalah bulan yang patut kita puasa lah. Ya, sebenarnya puasa yang paling tekan sekali iaitu puasa hari Ashura. Yang keduanya puasa Tasu'a. Manakala hari yang lain 1 sampai 8 itu ataupun selepas daripada tu pun ikut kita yang nak puasa, untuk kita nak puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seperti saya tadi nak kata, ada hadis yang diriwayat daripada Nabi kata tidak ada puasa mana yang paling baik afdal selepas daripada puasa bulan Ramadan, iaitu pada bulan Al-Muharram, pada bulan Syahrullah ini, bulan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Nabi SAW untuk kita iktibaran ataupun pengajaran bersama, Nabi SAW
hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah ni, Nabi tak boleh nak tengok lah. Tak boleh nak tengok lah kata sahabat dia kena dizalim. Kena zalim oleh orang musyrikin Mekah. Tak boleh nak zalim. Sangat tak boleh nak tak boleh nak sabar. Dengan sebab itu akhir sekali Nabi SAW dapat izin daripada Allah Ta'ala ni untuk hijrah pergi kepada Madinah Al-Munawwarah. Hari yang Nabi SAW diizinkan oleh Allah Ta'ala, mari syari Abu Bakar. Mari syari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga royak berita baik ini kepada Abu Bakar, kata, "Hai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah izin kepada aku ini untuk hijrah pergi kepada Madinah." Abu Bakar tanya, kata, "Aku nak pergi ratik boleh ke tak?" "Ya Rasulullah, mu nak hijrah pergi kepada Madinah, adakah ada saing? Adakah orang yang akan bersama denganmu untuk hijrah ke sana?" "Kalaulah tak ada, aku minta jadi orang yang akan berhijrah bersama denganmu, boleh ke tak, hai Rasulullah?" Sehingga sekali Nabi SAW izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah sama dengan dia. Selepas daripada itu, Abu Bakar tiap menangis. Mujur dia, gembira dia, dicai dia kerana dia dapat berhijrah, izin daripada Nabi untuk berhijrah dengan Nabi, orang yang paling cinta sekali oleh Abu Bakar Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha sebagai anak kepada Abu Bakar, tengok kepada bapak dia pada hari itu tu, kata, tidak ada hari mana yang aku tengok bapakku sangat gembira sekali, melainkan hari itulah hari yang Nabi SAW izin dan juga pilih Abu Bakar sebagai saing yang akan bersama dalam hijrah dia kepada Madinah Al-Munawwarah. Tengok Abu Bakar. Ini adalah pengajaran yang pertama yang kita boleh dapatnya daripada hijrah Nabi SAW, iaitu kasih sahabat. Pengorbanan ataupun kekasihan sahabat yang berada terhadap Nabi. Semasa tu Nabi SAW hijrah, dakwah kepada orang Mekah masa tu, kalaulah kita tanya kata orang mula-mula, lelaki mula-mula yang masuk Islam, terima dakwah Nabi, tidak ada orang lain melainkan Abu Bakar Siddiq, orang mula-mula sekali. Orang mula-mula sekali. Dan juga orang mula-mula daripada kalangan orang perempuan, Khadijah binti Khuwailid sebagai isteri Nabi SAW. Dan juga budak-budak, kalau kita tanya kata di kalangan budak, pia orang mula-mula yang masuk Islam awal sekali, iaitu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, orang mula-mula yang masuk Islam. Tapi nak kata sedang pendengar, Abu Bakar adalah orang yang sangat kasih sekali kepada Nabi SAW. Hari ini kalaulah kita tanya kata sahabat mana, orang mana, manusia mana dalam dunia ini yang mereka sangat kasih kepada Nabi SAW sekali, kita tidak boleh nak lawan. Kita boleh nak akik sesiapa pun tak boleh. Melainkan orang mula-mula sekali yang sangat kasih kepada Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq hidup bersama dengan Nabi, hijrah bersama dengan Nabi, dan juga selepas daripada Nabi SAW wafat mati pun, orang mula-mula sekali yang Allah Ta'ala pilih dia untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tu nak tunjuk kata tangtawi natirak. Masa mula-mula lagi Abu Bakar dia sangat kasih kepada Nabi. Apatah lagi pada masa hijrah. Masa yang tidak pria, kalau kita nak kira kata tak ada pria nak sanggup nak berhijrah dengan Nabi SAW. Kerana apa sedang pendengar, belum daripada ni orang musyrikin Mekah duk mikir-mikir cari jalan dah. Nak buat balas mana nak boleh membunuhkan Muhammad SAW, nak bunuh Nabi. Bukan kata buat khianat biasa, nak zalim biasa, tak. Siapa kau nak bunuh? Kalau kita pergi baca kitab sirah Nabawiyah, nak bunuh berapa kali, marah kepada Nabi, sekat dakwah Nabi SAW, tak puas hati Nabi SAW. Tak puas hati. Siapa makna kata, siapa kau nak bunuh Nabi ni, nak tunjuk kata Nabi sangat bahaya sekali lah. Pia yang duduk dekat dengan Nabi, pia yang hidup di tepi Nabi, pia bermusafir ataupun sanggup nak berhijrah dengan Nabi, okat banyak yang dia akan dapat bahaya daripada kulungan orang musyrikin yang nanti-nanti nak mengkhianat ataupun membunuh Nabi SAW. Tapi Abu Bakar dia sangat kasih kepada Nabi, sanggup nak berhijrah dengan Nabi. Keluar daripada Mekah, hijrah bersama dengan Nabi, pergi nusuk dalam gua, 3 hari nusuk bersama dengan Nabi, 2 orang. Tak cukup Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sahaja yang sanggup nak korban sesalat ciwit
untuk nak jaga Nabi SAW. Anak dia Asma binti Abi Bakar, balah mana dia buat? Orang perempuan, senang pendengar Asma ni orang perempuan. Pia anak kepada Abu Bakar. Asma ini adalah orang yang boleh gelar kata zatun nitaqaini, orang tina yang ada dua kain lepas. Ada dua kain lepas. Zatun nitaqaini, ada dua kain lepas. Ada satu yang sebenarnya tapi dia soyak jadi dua. Kain lepas dia itu, satu dia yang soyak itu untuk buku makanan kepada Nabi SAW. Dan juga satu lagi yang dia soyak itu untuk buku minuman yang akan hantar makanan juga minuman itu naik bukit pergi jumpa dengan bapa dia Abu Bakar Siddiq dan juga Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu orang tina, orang perempuan. Naik bukit. Bukit kata pergi nusuk dalam pohon kayu, dalam hutan. Tak, naik bukit tinggi kalau kita pergi Mekah pada zaman lah ni. Bukit tu orang perempuan, bagaimana korban dia, bagaimana khamsah salat dia, bagaimana cinta dia yang ada terhadap Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan juga anak dia seorang lagi iaitu Abdullah bin Abi Bakar. Abu Bakar suruh anak dia jadi saisir. Suruh pergi jalan keliling. Tawaf tengok pergi jalan dengan orang ramai dalam Mekah. Pergi dengar kata orang Mekah duk kecek gapo sekarang lah ni. Orang Mekah duk kecek gapo, duk sebut Nabi Muhammad balah mana kata, duk sebut Abu Bakar balah mana kata. Fak dia ada orang peng gapo nak cari jalan untuk nak jumpa dengan Nabi ataupun nak jumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Orang peng gapo, dengar berita gapo, mai royak kepada Nabi SAW. Sehingga ada riwayat kata kena igak. Kena igak boleh, dan juga boleh orang tengok kata mu ni hantar berita kepada pakmu. Tapi akhir sekali Nabi SAW dan juga bersama dengan Abu Bakar Siddiq mula keluar daripada Gua Hira pergi kepada Madinah Al-Munawwarah untuk hijrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik satu kuda. Naik satu unta. Yang depannya Nabi, belakangnya Abu Bakar. Allahu Akbar. Abu Bakar ni, mata dia litah ke mari kanan kiri depan belakang untuk tengok adakah seteru Islam telah dia turut mari belakang. Kerana masa tu musyrikin Allah pakat panggil pia kata sanggup nak pergi cari Muhammad dan juga Abu Bakar. Pia boleh bunuh, pia boleh igat Muhammad dan juga Abu Bakar wakil mari kepada Mekah. Fak kami ada rangwan. Ada benda yang nak wi, iaitu 1000 ekor unta nak wi kepada orang yang boleh cari Muhammad wakil mari, igat Muhammad wakil mari. Pia kata tak se 1000 ekor unta pada masa tu. Seti sangat kaya, pakat mari belakang. Pakat mari belakang, pakat sanggup nak pergi cari Muhammad dan juga nak ambil kepala dan juga tubuh Muhammad wakil mari kepada musyrikin Mekah. Di antara mereka yang sanggup nak cari tubuh Nabi SAW iaitu Suraqah bin Malik. Seorang yang camnan tahu sekali jalan-jalan dalam Mekah. Mekah nak pergi situ, Mekah nak pergi sini, Mekah nak pergi belah ni, Mekah nak pergi belah itu. Dia tahu habis jalan belah mana, tahu habis. Dan juga yakin kata dia ni akan dewamat dengan Abu Bakar dan juga Nabi SAW. Dewamat. Sehingga sekali dewamat sungguh sedang pendengar. Abu Bakar tengok belakang Allah. Dia turut orang musyrikin, dia turut orang belakang. Royak kepada Nabi yang duduk depan dia. Ya Rasulullah, dewamat ra adrakanil qaum. Orang belakang mari dah ya Rasulullah. Dia musyrikin. Dewamat kita, litah kita dia ni. Nabi senyap, Nabi tak jawab gapo sedang pendengar. Suraqah kau masuk dekat dengan Abu Bakar dan juga Nabi. Abu Bakar pun ngadu kepada Nabi SAW pula. Ya Rasulullah, mari nu belakang. Kau dekat lah nu. Suraqah camnan. Kuda panah, jalan tahu habis. Allahu Akbar. Sehingga Nabi tak jawab gapo kepada Abu Bakar. Abu Bakar tiap. Abu Bakar tiap. Sehingga Nabi SAW tahu kata Abu Bakar tiap. Ya Abu Bakar, tiap apa? Apa tiaknya lima yubkik? Apa tiak? Allah Akbar. Bakar jawab kata aku bimbing takutmu ya Rasulullah dapat bahaya daripada orang musyrikin yang dia turut kita belakang. Takut Nabi dapat bahaya, takut Nabi jadi gapo, takut Nabi kena dibunuh oleh orang musyrikin yang dewamat belakang. Tak apa. Kalaulah aku kena bunuh dulu tak apa, tapi aku bimbing mari kena Nabi SAW dulu mereka buat kena ataupun nak bunuh Nabi. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma kfina bima syi'ta ya Allah. Ya Allah, cukuplah kamu nak kira balas mana dengan orang yang turut orang belakang tu. Tuhan nak balas mana ikut Tuhan lah ya Allah. Sehingga sekali kuda Suraqah bin Malik itu gelai masuk daripada pasir.
Gelai masuk daripada pasir, Allah. Kejutnya Suraqah. Tak seka kata, kuda dia itu kaki dua belah depan akan nyelai masuk. Nyelai masuk daripada pasir. Kejut. Usaha Suraqah untuk nak heret kuda dia. Untuk nak win naik, mari dia juga nak litah tu Nabi SAW sekali lagi. Akhir nak boleh turut pula. Sehingga kali yang kedua pun juluh pula, gelai pula kaki kuda Suraqah bin Malik. Kali yang kedua, kali yang ketiga naik pula, pergi pula, gelai pula. Sehingga sekali dia dah kata tak ada dah nak pergi Muhammad, tak boleh, susah dah. Ini boleh jadi Muhammad ada satu benda boleh jadi dia doa kepada Tuhan dia. Wi kaki gelai balik ni. Sehingga sekali Suraqah sangat apa, janganlah tak seturut dah. Tak seturut dah. Muhammad tak seturut dah. Mari. Aku ada perjanjian nak wi janji kepadamu. Sehingga Nabi SAW tahu kata tak ada bahaya apa daripada Suraqah. Sanggup nak paling mari jumpa dengan Suraqah bin Malik. Tapi Abu Bakar kata jangan pergi. Dia mari ni sengaja nak bunuh kita ya Rasulullah. Tapi Nabi dah tahu berita daripada Allah Ta'ala kata tak ada gafara. Paling mari jumpa kecek dengan Suraqah bin Suraqah bin Malik. Sehingga Suraqah bin Malik kata tak apalah, aku nak lepas pergi kepada Madinah. Dan juga aku akan buat janji kepadamu, kata aku tak akan nak oyak gapo kepada orang musyrikin Mekah. Nabi Allahu Akbar. Dia juga diriwayatkan kata semasa Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar. Tetekala satu masa Abu Bakar jalan belakang Nabi. Dan juga satu masa pergi ke depan pula. Satu masa mari duduk belakang Nabi pula. Satu masa pergi duduk depan pula. Mari belakang. Gila gitu acak-acak kali Nabi pelik kata ya Abu Bakar. Apa duduk musim di depan belakang. Allahu Akbar. Abu Bakar kata semasa aku duduk depan ni aku bimbang takut satu Islam mari belah belakangmu, aku duduk belakang. Masa aku duduk belakang, aku bimbang satu Islam mari belah depan, aku duduk depanmu. Itu nak jaga Nabi SAW. Takut bimbang Nabi dapat bahaya daripada orang musyrikin ataupun satu Islam. Allah. Tu nak kata pengajaran yang kita dapat daripada hijrah Nabi SAW, iaitu cinta yang sahabat Nabi berada dengan Nabi SAW. Sangat kasih kepada Nabi. Saya pergi ke Madinah pun Allah pakai nak sanggup terima Nabi. Orang Ansar, orang Madinah bubuk. Ya Rasulullah, marilah turun rumahku. Yang ni pun marilah turun rumahku. Yang ni lah marilah turun rumahku. Pakat nak ambil Nabi pergi terima di rumah dia belakang. Tapi Nabi sanggup nak turun kepada Abu Ayyub Al-Ansari sahaja. Abu Ayyub Al-Ansari rumah dia saja. Nabi duduk situ semasa awal-awal sampai kepada Madinah Al-Munawwarah. Itu nak kata pengajaran yang kita nak tunjuk kata Islam selepas daripada hijrah. Semasa dia di Mekah, Islam sangat dizalimi, dikhianati oleh orang musyrikin Mekah. Tetapi apabila sampai kepada Madinah, Islam telah timur kehebatan. Hebat Islam. Orang panggil kata semasa duduk di apa orang panggil duduk di Mekah, istid'af, sangat lemah. Sangat lemah. Sahabat ramai-ramai kena zalim, kena mengkhianati Bilal bin Abi Rabah. Salah satu pengajaran yang kita dapatnya itu sabar. Orang Islam kena sabar. Bilal bin Abi Rabah dizalimi oleh tua dia. Dia sebagai hamba, tua dia itu tahu kata Bilal bin Abi Rabah masuk Islam, zalim. Ikat Bilal bin Abi Rabah pergi kepada tengah pada pasir panas-panas. Ambil batu tokoh besar panas, letak tak perut Bilal bin Abi Rabah. Dan juga royak kepada Bilal kata, tinggallah agama Muhammad. Tinggallah agama Muhammad. Tinggallah agama Islam. Akan selamat, aku tak akan zalimmu. Allahu Akbar. Malah mana Bilal jawab kepada tuan dia kata, jawab kepada tuan dia, Ahad. Allah Ta'ala satu. Telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kata sabarnya orang yang dia meluk Islam, masuk Islam sebelum Nabi SAW nak hijrah itu, sabar dia. Imanan dia sangat terikat dengan Allah SWT. Seolah-olah kata masa tu, marilah buat bala mana nak pedih, nak berdeh dia sampai mati. Allahu Ahad. Kami akan bersabar demi untuk nak menegakkan imanan kami kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kata sahabat bala mana. Saya ingat sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala membebaskan Bilal berhijrah sama dengan Nabi SAW, dan juga dia lah sebagai muazzin
orang yang buat kerja untuk orang mengata orang yang ada amanah untuk nak ban masuk waktu, azan masuk waktu, yang mana pada hari ini pahala yang kita ban sampai kepada Bilal. Sehingga nama yang kita panggil kepada muazzin, kepada masjid fuk-fuk kita hari ni kita panggil apa? Panggil Tok Bilal. Panggil Tok Bilal. Sebab apa panggil Tok Bilal? Kerana kita menghormati kepada Bilal bin Abi Rabah sebagai sahabat Nabi yang masa Nabi dulu dia buat kerja ban. Masuk waktu dia lah sebagai orang yang ban masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ni kita panggil Tok Bilal, Tok Bilal, Tok Bilal. Allahu Akbar. Rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahum. Dan juga minta Allah Ta'ala redha kepada fak dia belaka. Itu nak tunjuk kata pasti semasa dia di Madinah Mekah istida'af. Tetapi apabila pergi kepada Madinah istikhlaf. Gapo dia istikhlaf? Boleh nak menzahirkan satu khalifah kerajaan Islam yang hebat. Islam tak boleh nak tak boleh nak zahir di Mekah. Sebab kehebatan masa tu duduk di orang musyrikin, orang Islam sikit. Nabi tak ada kuasa gapo. Nabi tak ada kuasa gapo, orang Islam sikit. Nabi sabar. Sehingga sekali-sekali boleh hijrah. Boleh keluar daripada Mekah pergi kepada Madinah. Dan juga orang muhajirin yang mereka sanggup nak hijrah keluar daripada Mekah ni, mereka itu adalah iman kepada Allah Ta'ala. Mereka itu sangat sabar dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sanggup nak tinggal belakang. Orang yang ada rumah, orang yang ada isteri, orang yang ada keluarga, ada harta benda, sanggup nak tinggal demi untuk nak ikut Nabi SAW. Ikut. Dan juga demi untuk nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya Mus'ab ibn Umair, seorang pemuda pada zaman itu. Mus'ab adalah daripada keluarga yang kaya. Orang yang kaya, mak dia kaya. Salah satu orang yang kaya di Mekah pada zaman itu. Dan juga keluarga dia telah sedia untuk dia kata kalau Musa ni ada belakang rumah, harta benda, kaya sungguh. Tapi mak dia dengan khabar kata Mus'ab bin Umair telah terima agama Islam, masuk dengan agama Islam, ikut Muhammad SAW. Marah mak dia ni. Siapa kau marah kepada anak dia? Kalulah muda tinggal agama Muhammad, mengaku akan lucu. Jadi mak dan juga jadi anak. Jadi mak jadi anak akan lucu. Tidak ada hubungan apa selepas daripada ni. Sehingga sekali Mus'ab bin Umair sanggup nak ikuti Nabi, sanggup nak menerima iman dia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada pada gapo sekebuk kekayaan ataupun kemewahan dunia ini. Tak ada. Sabar. Korban sungguh. Demi apa? Untuk nak tukar dengan iman. Kalaulah kena pilih di antara harta benda dunia ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sanggup nak tinggal. Sehingga Mus'ab bin Umair mati pada masa mati itu. Pada mana sedang pendengar? Tahu ke tak kita? Mus'ab bin Umair, Allah, hari yang dia mati syahid pada peperangan Uhud, tahun yang ketiga hijrah. Dalam agama Islam kita, mati syahid. Dan juga kain putih yang nak bukuh semasa dia mati, sudah mani apa tu, untuk tanah dalam kubur, kain tak cukup. Katuk kaki, pala timur, katuk pala, kaki timur, tak cukup. Nah, orang yang kata dia adalah usul asal daripada keluarga yang kaya, tetapi pada winati detik yang terakhir sekali belum nak ditanah dalam kubur ini, Allah, mati dengan mulia, mati dengan susah, tak ada apa. Tetapi dia adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih. Kerana selepas daripada dia masuk Islam bersama dengan Nabi di Mekah dulu, Nabi orang yang hantar Mus'ab kepada Madinah Al-Munawwarah, pergi dakwah di Madinah. Hey Mus'ab, kalau kita tanya kata tut correct, tut Islam, tut Muslim correct, Nabi hantar pergi kepada Madinah, duduk Mekah hantar pergi kepada Madinah, pergi kepada Madinah. Dakwah orang Madinah masuk Islam apa? Banyak mana? Pia orang yang pergi dakwah, pergi ngajak Islam, Mus'ab ibn Umair. Allahu Akbar, Akbar. Itulah nak ajak kata hari ni sedang pendengar. Kalaulah kita tak ada dapat daripada sahabat seperti mereka ini yang sanggup nak korban hidup, nyawa, harta, belakang untuk nak menjagakan agama Islam yang telah disebarkan oleh Nabi, hari ni boleh jadi Islam tak sampai kepada kita. Tapi Islam sampai kepada kita pada hari ini, kita tak boleh nak nafi kata dengan sebab Nabi yang bawa mari. Dan juga orang yang duduk di tepi Nabi pia, sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah. Sahabat duduk tepi, duduk jaga Nabi. Tak saya boleh kena.
Dan juga sahabat sendiri pun selepas daripada Nabi mati pun mereka sanggup nak ambil amanah ini. Ambil amanah untuk nak tablighur risalah, untuk nak menyampaikan risalah Islam sekali lagi. Wa khalwa. Sehingga Islam sampai kepada Nusantara kita pada zaman sekarang ni. Kita beragama dengan agama Islam. Kita boleh ngaji tafsir, kita boleh ngaji hadis, kita boleh ngaji fiqh, kita boleh semaya, kita ada masjid, kita boleh dengar orang ceramah-ceramah. Kita boleh dengar dengan isi-isi Islam belaka pada hari ini. Kita syak kata dengan sebab juhud. Kuam tumte payayam kaum banda sahabah ni adik. Allah radhiyallahu anhum jami'an. Minta Allah Ta'ala redha kepada fak dia belaka. Itulah di antara pengajaran yang kita dapat daripada hijrah Nabi SAW, demi untuk kita sama-sama nak membaikikan. Kena lebih baik lagi. Islam belum hijrah lemah, tapi apabila hijrah kepada Mekah, Madinah itu kau kuat. Kita pun habis hijrah daripada hijrah yang dulu 1441, hijrah mari masuk tahun yang baru 1442. Khabar ke tak kita 1442 sekarang ni? Tak ada khabar lagi ni. Orang Islam ramai lagi tak khabar. Duk bila sampai Yisik situ, tak khabar lagi. Tapi untuk kita nak ahsan lebih baik, meningkatkan tarah kita jadi tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. We tinggi, we mulia lagi. Tahun dulu mulia dah, tahun ni we mulia lagi. Tahun dulu jauh dah, tahun ni we jauh lagi. Tahun dulu ibadat okey dah, tahun ni we okey lagi, we banyak lagi untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita pada hari ini sedang pendengar tajuk yang kita akan keluar daripada isi biasa yang kita ngaji, iaitu Riyadhus Salihin. Hari ini kita main kecek mengenai dengan bulan Muharram. Kita main kecek sikit mengenai dengan apa orang panggil, dengan pengajaran yang kita dapat daripada hijrah. Dan juga yang lupa, kita besok hari-hari Tasu'a, esok lusa hari Ashura, untuk kita puasa bersama, sekurang-kurangnya kita puasa pada hari ke-10. Kerana Nabi SAW, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, siyamu Ashura ahtasibu an yukaffirallah as-sanata allati qablah. Puasa pada hari Ashura itu, aku harap Allah Ta'ala akan ampun dosa tahun yang telah lepas, tahun. Puasa hari Ashura sehari ataupun 2 hari. Nak puasa hari yang ke-9 dengan hari yang ke-10, ini baik sekali. Kalau lah tak kuasa nak puasa 2 hari, hari ke-10 saja boleh. Iaitu kita dapat ganjaran ini juga seperti mana Nabi SAW sebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa kita yang telah lepas. Dosa kita banyak sedang pendengar. Saya dosa banyak, sedang pendengar dosa banyak. Marilah kita sama-sama untuk usahakan Allah Taala ampun dosa kita banyak. Dosa halal ni tak ada besar ni. Saya yakin kata dosa besar tak ada mana fak kita ni. Kalau ada sikit benar lah. Bagi orang yang takwil rahmat dia, benarlah siapa kalau dia buat dosa besar itu. Tapi banyak kita ni dosa halal kecil. Marilah kita sama-sama cari gabuh yang boleh nak menggabuhkan dosa-dosa cema-cema yang kita telah buat, lebih dosa-dosa yang kecil ini, dengan kita puasa sunat daripada hari Arafah yang telah lepas 2 tahun, Allah Ta'ala ampunkan dosa, ataupun puasa pada bulan Ashura, Allah Ta'ala akan ampun setahun. Sama-sama kita puasa. Jangan lupa, marilah kita sama-sama orang panggil tahu pentingnya sungguh kepada hari-hari penting dalam agama Islam. Hari bulan 30 hari bulan Ramadan, kita usahakan memuliakan bulan Ramadan. Hari Aidil Fitri, Aidil Adha, kita marak gembira, pakat makan, pakat apa. Hari Arafah, Rasulullah SAW suruh puasa. Mari kita membesarkan hari Arafah. Hari Ashura sama juga, Nabi SAW kata Allah Ta'ala akan apa dosa. Mari kita membesarkan pakat-pakat puasa pada hari Ashura. Dan apa kita tak jang hari Ashura lepas lalu lagi dengan kita tidak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Ini yang paling sangat rugi sekali hidup kita. Kita tak tahu nak mati bila. Hari ni, esok lusa bila. Yang penting sekali kita kena mati dengan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah rabbana wa bil islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح